Okay, hai, selamat malam kepada peminat-peminat Isuzu D-Max guys. Hari ni Tiff memang akan ajar kamu orang ada 3 perkara dan 3 terms yang selalu bank ataupun sales advisor anda selalu guna bahasa ni kepada kamu orang. Dan kadang-kadang kamu orang ni tak faham apa maksud bahasa bank yang selalu bank gunakan kepada kami sales advisor, dan kami orang sampaikan pula kepada kamu orang dengan cara yang paling susah boleh kami orang explain bagi kamu orang. Dan bila kami orang explain bagi kamu orang pula jadi blur kata. Siapa dekat sini yang selalu blur dengan terms dari bank tu? Yang paling peliknya, walaupun kamu orang blur, tapi kamu orang tak sibuk pun mau bertanya kepada sales advisor tersebut, malah angguk saja. Dan jadi Tiff akan berkongsi, ada 3 perkara yang Tiff akan kongsikan. Yang paling penting yang Tiff kongsikan adalah, Okay. MOF, Margin of Finance. Okay, Margin of Finance ni maksudnya berapakah loan yang kamu orang loan dekat bank. Tapi untuk bank, untuk approve loan kamu, kenapa loan kamu orang tu susah sangat mau approve? Dia maksudnya macam ni. Kalau kamu orang zero deposit, maksudnya menggunakan rebate sepenuhnya. Rebate sepenuhnya, itu adalah zero deposit ataupun nama lainnya adalah full loan guys. Okay, jadi banyak kamu orang suka zero deposit ataupun nama lainnya adalah full loan. Maksud zero deposit ataupun full loan ni adalah menggunakan rebate sepenuhnya, tidak ada 1 sen pun dari kamu orang. Mungkin ada, mungkin 100-200, itu dikira full loan ataupun zero deposit guys. Kecuali kalau kamu orang keluarkan sampai 5,000 ke atas, itu adalah kalau kereta kecil memang 3,000 lah. 3,000 tu sudah 10%. Tapi kalau kereta besar 5,000 ke atas itu sudah cukup sangat cantik untuk 10% guys. Deposit lah maksud saya ni. Okay, jadi macam mana margin of finance ni mempengaruhi loan kamu orang? Saya beritahu kamu orang macam ni. Nampak Nampak? Ni dia. Zero deposit ni margin of finance ni macam ni. Contoh saya letak kamu orang teringin menggunakan Isuzu 1.9 Auto. Teringin sangat hati mau guna Isuzu 1.9 Auto kan? Okay, bila hati tu teringin menggunakan Isuzu 1.9 Auto Basic. Okay, bayangkan harga Auto Basic saya on the road price, OTR ni maksudnya on the road price adalah RM110K. Okay, 110K. Lepas tu deposit sepatutnya kamu orang suka yang full on kan, rebate saja. Rebate 6,000. Lepas tu deposit 0. Okay, berapakah margin of finance? Berapakah margin of finance Isuzu 1.9 Auto Basic ni? Macam mana kita mau kira margin of finance dia? Jadi formula dia macam ni guys. 110 ni, tengok ni, harga kereta yang sebenar 110, kamu tolak dengan rebate 6,000. Contoh kamu orang mau full loan lah tadi, mau full loan. Jadi loan kamu orang adalah 104K. Sebab 110 kita tolak dengan 6,000, jadi 104K. Nampak kan 104K? Jadi 110, jadi macam mana kita mau kira margin of finance 104K ni, loan yang kamu orang mau loan, bahagi dengan on the road price. Jadi dia adalah 94%. Jadi margin of finance si tanggang ni, kita namakan dia tanggang lah. Jadi margin of finance si tanggang ni adalah 94%. 94%. Bank kan suka 90% loan, bukannya 94%. Jadi margin of finance ini adalah 94% sebab dia menggunakan zero deposit. Kan tadi si tanggang ni suka zero deposit, full loan macam seseorang yang kamu orang kenali yang sangat rapat. Jadi dia punya 94%. Jadi dia punya margin of finance adalah 94%.
Kalau macam ni untuk loan, untuk dia ni approve, kemungkinan ada agak tipis kalau gaji dia tu gaji kasar untuk Isuzu. Saya maksudkan untuk Isuzu. Kalau gaji kasar dia tu adalah bawah daripada RM3,000. Sebab dia mau full loan, dia tidak mau mengeluarkan apa-apa deposit, dan margin of finance dia adalah 94% daripada harga sebenar kereta. Ini adalah margin, yang itulah maksudnya margin of finance. Jadi selalu bank akan beritahu kamu orang, boleh kasih low margin ke, boleh kasih loan margin ke itu loan. Mereka akan sentiasa cakap macam tu, boleh kasih loan margin ke. Maksud low margin ni, semakin rendah percentage ni, ini kamu orang punya persen loan bahagi dengan on the road price, semakin rendah percentage ni guys. Ni finance margin of finance kamu orang. Maksudnya semakin tinggilah deposit kamu orang. Yang kedua adalah DSR. Okey, apakah maksud DSR? DSR pula maksudnya ni. Maksud DSR adalah debt service ratio. Itu adalah maksud DSR. DSR, debt service ratio. Okey, apakah tu nama English dia lah? Apakah yang dimaksudkan bank oleh DSR? Selalu orang cakap DSR burst. Bank memang suka guna terma ni. Kita anggaplah si tanggang ni tadi. Tak ada in pula. Si tanggang ni tadi. Si tanggang ada PT-PTN. Tapi si tanggang dibayar PT-PTN tak macam sesetengah orang. Tak macam sesetengah orang. Dia bayar PT. Siapa? Okay. Jadi mungkin si tanggang ni dia ada PT-PTN. PT-PTN dia kita anggaplah 330. Nampakkah? Kita anggaplah 330. Saya punya ink ni kan astaga mau meninggal gitu. Okay, kita anggaplah ink dia kita anggaplah PT-PTN dia 370. Lepas tu dia ada kereta kecil lagi, MyV. Dia ada kereta kecil dalam sekitar 680. Okey. Jadi kita anggap dia ada PT-PTN, dia ada MyV, dan si tanggang ni belum kahwin. Kita anggap begitulah. Lepas tu dia mau beli Isuzu Auto. Anggaplah dia mau beli Isuzu Auto basic tadi. Harga 110k full loan, dia mau full loan ni si tanggang mau full loan. Dan gaji si tanggang ni pula tadi, gaji si tanggang ni adalah gaji bersih dia selepas tolak IPF SOKSO tinggal dalam 2,500. Contohlah, selepas tolak IPF SOKSO 2,500, belum tolak PTTN, belum tolak MyV. Gaji bersih dia selepas tolak IPF dan SOKSO. Okey. Jadi si tanggang ni mau beli Isuzu 1.9 Auto Basic guys. Dia mau beli Isuzu 1.9 Auto Basic, dan loan 1.9 Auto Basic ni adalah, kita anggaplah Auto Basic ni dalam RM 1,200. Okey, 1,200. Jadi kamu orang, bila kamu orang mau beli kereta tu, kamu orang harus tambahkan loan Isuzu 1.9 ni ke dalam kamu orang punya tanggungan ni. Walaupun sekarang tanggungan kamu cuma PT-PTN dan MyV. Contoh kalau anda si tanggang lah. Kalau anda si tanggang. Kalau anda si tanggang ni, anda ada PT-PTN, dia ada MyV, lepas tu dia mau loan Isuzu D-Max 1.9 Auto Basic full loan. MOF dia 94%, contoh. Jadi bila kita tambah semua ni, 330 tambah 680 tambah 1,200. Jadi komitmen semua dia adalah 2,210. Komitmen dia 2,210. Okey? 2,210. Lepas tu bahagi, macam mana kita mau tahu debt service ratio kita, komitmen kita yang kita akan loan tu, kamu orang bahagikan dengan gaji bersih kamu orang. Jom kita bahagikan. 2,210 kita bahagi dengan 2,500. Lepas tu kamu orang darab dengan 100%.
Darab dengan 100%. Darab dengan 100%. Dan kamu orang punya total debt service ratio kamu orang adalah 88%. Bagi bank saya nak beritahu kamu orang, bank sangat-sangat tidak suka 88% ni sebab dia sudah melebihi apa yang mereka mau. Jadi 88% tidak diterima. Maksudnya anda debt service ratio ataupun komitmen anda burst. Anda adalah seorang yang over commitment. Itu maksud DSR ni. Jadi kalau kamu orang cakap bos, DSR kamu burst kamu orang punya komitmen burst. Inilah maksudnya terlalu banyak komitmen loan. Jadi sebaik-baik alam, berapa persenkah DSR yang paling baik untuk kamu orang bila kamu orang melon adalah 70% ke bawah. Yang ni kamu orang Rafael lah ni. Macam saya tak tahu yang komen-komen tu. Jadi kamu orang yang mau loan kamu orang boleh cuba kira debt service ratio kamu orang sendiri dekat rumah. Cuba kira semua komitmen kamu orang dekat bank. Lepas tu kamu orang bahagikan dengan gaji bersih kamu orang yang kamu orang sudah tolak EPF dah sokso. Kalau dia melebihi 70%, maksudnya potensi untuk approve loan tu agak tipis guys. Ni hanyalah panduan Ini terms dia. NDI. Bukan FBI NDI. Apakah pula maksud NDI ni guys? NDI ni maksudnya apa yang saya tulis ni? Ini dia guys. Net disposal. Betul kah? Net disposable. Saya tak ni ke spell dia. Net disposable income. Yalah tu. Saya kamu orang faham lah apa maksud terms ni. Jadi NDI dalam nama orang putih ataupun bahasa Jawanya adalah net disposable income. Itu maksud NDI. Okey, apakah yang menyebab apa pula terms NDI ni yang menyebabkan loan kita tu tidak approve? Okey, apakah cara pengiraan NDI pula guys? Okey, NDI ni contohnya net disposable income ni pula adalah apakah maksud NDI ni? Ini yang menyebabkan banyak kamu orang tidak dapat approve loan. Ni perkara ni paling banyak kamu orang tidak dapat approve loan adalah benda ni NDI. Contohlah lepas gaji bersih kamu orang selepas tolak EPF sokso adalah 2,500. Contoh 2,500. Lepas tu komitmen kamu orang dekat bank termasuk dengan kalau masih tinggal loan kereta 1 tahun boleh ambil kereta baru. Boleh Tuan Kumit Laban Michael sebab boleh lah tu, tapi kira lah dulu DSR kamu tu dulu. Kan sengaja macam nama kira DSR. Contoh kalau loan kamu kalau gaji bersih kamu orang lepas tolak EPF sokso tinggal 2,500. Lepas tu kamu orang punya gaji. Lepas tu kamu orang punya komitmen. Tadi kasih tanggal ada PTPTN 300. Ada MyV. Walaupun kamu cakap pergi bank MyV ni adik kamu yang sambung walaupun kamu orang cakap pergi bank MyV ni adik kamu yang tolong bayarkan, tetap juga benda tu adalah komitmen kamu orang. Walaupun kamu saya ada adik yang sambung, macamlah bank tu kenal adik kamu. Jadi MyV ni dia cakap adik dia yang sambung. Jadi bayar bulan pun tetap 680. Lepas tu dia mau loan Isuzu D-Max Auto. Kita tolak ni. Kita tolak semua ni guys. 2,500 tolak 300 tolak 680 tolak 1,200. Jadi dia punya gaji tinggal lepas tolak semua loan dia, gaji si tanggang ni tinggal RM320 guys. Kamu rasa si tanggang mau makan apa lepas tu guys? Si tanggang betul-betul si tanggang. Si miskin tanggang nama dia lepas tu. Sebab gaji dia tinggal 320, itulah maksudnya net disposable income untuk bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur macam tu. Net ni penghujung lepas tolak semua utang-utang kamu orang dekat bank, di penghujung kamu orang tu net disposable income tu
bank lebih galakkan bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur contoh. Gaji kamu orang tu mestilah tinggal di antara 1,500 ke atas. Net disposable income tu mesti tinggal 1,500 ke atas. Itu yang diperlukan oleh pihak bank. Selepas tolak loan kamu orang, semua komitmen kamu orang, loan gaji kamu orang mestilah tinggal 1,500 ke atas untuk bandar-bandar besar. Tetapi untuk Bintulu tempat saya sendiri, kamu orang tengoklah macam mana kamu orang punya bandar tu adakah besar ke tidak. Saya tidak tahu macam di KK mungkin dia adalah saya rasa untuk kita yang Borneo adalah lebih kepada 1,000 hingga 1,500. Tetapi untuk tempat saya Bintulu, kami orang punya net NDI ni adalah RM1,000. Jadi income kamu orang tu mesti tinggal RM1,000 selepas tolak semua hutang-hutang dekat bank. Itulah maksud NDI. Tetapi kalau NDI kamu orang ni lebih rendah daripada 1,000, bank akan reject loan kamu orang ataupun minta penjamin, guys. Faham ke faham ni? Inilah antara apa yang bank akan check bila dia nak approve loan kamu orang. Jadi cuba renung ke balik kenapalah kamu orang tu tidak boleh approve loan adalah disebabkan 3 perkara ni. Ingat tadi, first adalah MOF kamu orang, yang kedua adalah DSR kamu orang, yang ketiga adalah NDI kamu orang. Thanks for watching dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada kamu orang yang sudah menyaksikan live tip.